Malaysia ni orang banyak untung. Ya, Cina boleh makan Melayu, Melayu boleh makan India. Jai, sini mana ada orang makan orang? Bukan ni macam Cina suka makan Melayu nasi lemak. Orang Melayu banyak suka makan yong tofu. Lagi semua orang suka roti canai. India punya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan makanan tradisional pelbagai kaum yang menjadi kesukaan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia bagi melengkapkan tugasan subjek Penghayatan Etika dan Peradaban Kod UTC 1012. Pengenalan. Definisi makanan menurut Kamus Dewan Bahasa ialah bermacam-macam jenis makanan. Seperti yang kita sedia maklum, makanan merupakan keperluan utama bagi manusia untuk melakukan pelbagai aktiviti harian serta untuk meneruskan hidup. Manakala definisi tradisional ialah kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun sehingga sukar untuk diubah. Perkataan tradisional itu berasal daripada perkataan Latin iaitu traditio yang membawa maksud menyerahkan, menyampaikan, melangsungkan ataupun mewariskan sesuatu yang diperuntukkan dalam salah silah keturunan serta kepercayaan sesuatu masyarakat. Daripada dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahawa makanan tradisional ialah makanan yang telah wujud sejak sekian lama serta turun-temurun dari nenek moyang kepada anak cucu dan menjadi makanan harian untuk dimakan. Selain itu, makanan tradisional merupakan makanan seharian, baik berupa makanan ringan maupun hidangan istimewa pada zaman nenek moyang kita dan dilakukan secara turun-temurun. Terakhir sekali, makanan tradisional telah terhasil daripada asimilasi budaya dan keistimewaan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengenal pasti jenis-jenis makanan tradisional yang menjadi pilihan pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, objektif kajian kami yang kedua ialah mengkaji faktor-faktor yang mendorong pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memilih makanan tradisional sebagai makanan kegemaran mereka. Dan objektif kajian kami yang terakhir ialah mengenal pasti perbezaan kepelbagaian makanan tradisional yang terdapat di Malaysia. Isu kajian. Terdapat beberapa isu yang timbul semasa menjalankan kajian ini. Antaranya, makanan tradisional yang kurang terkenal dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia menyebabkan mereka sukar memilih jenis-jenis makanan tradisional sebagai makanan pilihan. Isu ini timbul disebabkan terdapat beberapa faktor dalaman yang mempengaruhi pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memilih makanan sajian dan makanan harian mereka. Seterusnya, isu yang timbul semasa menjalankan kajian ini adalah apakah faktor-faktor yang mendorong pelajar untuk memilih makanan tradisional sebagai makanan kegemaran mereka. Akhir sekali, persoalan yang timbul semasa menjalankan kajian ini adalah perbezaan kepelbagaian makanan tradisional di Malaysia. Skop kajian ini tertumpu kepada satu golongan sahaja, iaitu mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Pemilihan makanan tradisional ini dikaji dari sudut kegemaran masing-masing. Tujuan skop kajian ini dilakukan secara umum adalah untuk mengetahui jenis serta faktor pemilihan makanan tradisional mengikut kaum yang terdapat dalam kalangan pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Lokasi kajian ini dijalankan di Universiti Kebangsaan Malaysia yang mana universiti ini terletak di daerah Bangi Selangor. Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan kawasan yang strategik untuk kajian ini kerana pelajar-pelajar terdiri daripada kaum yang berlainan. Kajian literatur telah dilakukan daripada dua sumber iaitu sumber perpustakaan dan sumber internet. Yang pertama adalah sumber perpustakaan. Makanan tradisional boleh didefinisikan sebagai makanan yang diamalkan dan dikongsi dari semua generasi. Makanan tradisional juga adalah makanan yang biasa didapati oleh masyarakat dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Menurut Wahid 2009, makanan tradisional yang diwariskan tidak mengalami perubahan besar dari rasa asalnya. Manakala menurut Ramli 2017, makanan tradisional yang diwarisi merangkumi produk pertanian, ramuan, hidangan, teknik resepi dan budaya makanan. Seterusnya, kami menganalisis bahan daripada sumber internet untuk mendapatkan maklumat tentang objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis makanan tradisional yang menjadi pilihan seseorang individu tersebut. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang mendorong seseorang itu untuk memilih makanan tradisional sebagai makanan kegemaran mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengenal pasti perbezaan kepelbagaian makanan tradisional yang terdapat di Malaysia. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah soal selidik sebagai salah satu cara untuk mendapatkan maklumat. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan ialah kaedah mengumpul maklumat dengan bertanyakan set soalan kepada 30 orang responden yang dipilih secara rawat, tetapi dibataskan hanya kepada pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hak kesetiaan pelanggan terhadap makanan tradisional
di kalangan pelajar yang berlainan kaum. Data yang telah dikumpulkan melalui soal selidik akan dipersembahkan di dalam bentuk huraian, carta, jadual, graf dan gambar rajah dan dimasukkan dalam dapatan kajian sebagai bukti. Kajian ini, pengkaji boleh mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar UKM di atas talian melalui aplikasi Google Form. Borang soal selidik ini disebarkan melalui aplikasi WhatsApp sebagai platform utama kajian ini. Kajian ini telah menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif. Pengkaji menyediakan borang soal selidik untuk diedarkan kepada 30 orang responden yang dipilih secara rawat tetapi dibataskan hanya kepada pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ataupun analisis terhadap bahan dokumen merupakan perkara asas dalam penyelidikan. Pada peringkat awal kajian, rujukan terhadap bahan-bahan bertulis ataupun bercetak yang diterbitkan seperti buku, kamus dewan dan majalah telah dilakukan. Sumber-sumber daripada internet juga dirujuk dan digunakan dalam kajian ini. Slide seterusnya, bahagian A, data demografi responden. Bahagian ini akan menerangkan berkaitan dengan analisis data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah diterima daripada responden kajian soal selidik dan rujukan yang telah dijalankan berkaitan dengan makanan tradisional berbagai kaum yang menjadi kesukaan pelajar-pelajar di UKM. Jadual tersebut menunjukkan data yang diperolehi daripada kajian. Terdapat 70% daripada kaum Melayu dan 17% daripada kaum Cina telah menjawab soalan tersebut, manakala 13 pelajar dari kaum India telah menjawab soalan ini. Seterusnya berkaitan umur. Terdapat 67% pelajar berusia 19 hingga 20 tahun, 32% daripada pelajar berusia 21 hingga 22 tahun dan 1% daripada pelajar berusia 23 hingga 24 tahun telah menjawab set soalan ini. Seterusnya data berkaitan dengan jantina. Data menunjukkan sebanyak 37% daripada pelajar lelaki dan 63% daripada pelajar perempuan. Bahagian B berkaitan dengan objektif kajian yang pertama, iaitu mengenal pasti jenis-jenis makanan tradisional yang menjadi kesukaan pelajar-pelajar di UKM. Jadual menunjukkan jenis-jenis makanan yang menjadi kesukaan pelajar-pelajar di UKM. Berdasarkan soalan pertama, iaitu nasi lemak, terdapat 20 orang pelajar sangat gemar untuk menjadikan nasi lemak ini sebagai makanan kesukaan mereka. Berdasarkan soalan kedua pula, iaitu makanan tradisional yisang, terdapat 14 orang pelajar tidak gemar untuk menjadikan yisang ini sebagai makanan kesukaan mereka. Berdasarkan soalan ketiga pula, iaitu makanan tradisional tosai, terdapat 14 orang pelajar berpendapat sederhana untuk menjadikan tosai ini sebagai makanan kesukaan mereka. Berdasarkan soalan keempat pula, iaitu nasi kerabu, terdapat 17 orang pelajar sangat gemar untuk menjadikan nasi kerabu ini sebagai makanan kesukaan mereka. Berdasarkan soalan kelima pula, iaitu makanan tradisional dimsum, terdapat 20 orang pelajar sangat gemar untuk menjadikan dimsum ini sebagai makanan kesukaan mereka. Berdasarkan soalan keenam pula, putu mayam, terdapat 13 orang pelajar berpendapat sederhana untuk menjadikan putu mayam ini sebagai makanan kesukaan mereka. Berdasarkan soalan ketujuh pula, iaitu nasi goreng, terdapat 34 orang pelajar sangat gemar untuk menjadikan nasi goreng ini sebagai makanan kesukaan mereka. Bahagian C berkaitan dengan objektif kajian yang kedua, iaitu faktor-faktor yang mendorong pelajar-pelajar UKM untuk memilih makanan tradisional sebagai makanan kegemaran mereka. Berikut ialah jadual yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mendorong pelajar-pelajar UKM untuk memilih makanan tradisional sebagai makanan kegemaran mereka. Berdasarkan soalan pertama, iaitu makanan tradisional yang mudah disediakan, terdapat 12 orang pelajar setuju dan sangat setuju bahawa makanan tradisional ini mudah disediakan. Berdasarkan soalan kedua pula, makanan tradisional yang mempunyai variasi rasa, terdapat 21 orang pelajar sangat bersetuju bahawa makanan tradisional ini mempunyai variasi rasa. Berdasarkan soalan ketiga pula, iaitu mereka memilih makanan yang memiliki harga berpatutan, terdapat 17 orang pelajar sangat bersetuju bahawa makanan tradisional ini merupakan makanan yang memiliki harga yang berpatutan. Soalan seterusnya iaitu mereka lebih suka makanan yang mudah didapati. Terdapat 15 orang pelajar setuju bahawa mereka lebih suka makan makanan yang mudah didapati. Berdasarkan soalan kelima pula, iaitu makanan tradisional sentiasa menepati cita rasa, terdapat 14 orang pelajar setuju bahawa makanan tradisional ini menepati cita rasa. Berdasarkan soalan ke-6 pula, makanan tradisional merupakan makanan pilihan ramai, terdapat 14 orang setuju bahawa makanan tradisional merupakan makanan pilihan ramai. Berdasarkan soalan terakhir, iaitu mereka lebih memilih makanan yang menjadi tradisi keluarga, terdapat 2 orang pelajar sangat tidak setuju bahawa mereka lebih gemar memilih makanan yang menjadi tradisi keluarga. Seterusnya, perbezaan makanan tradisional kaum Melayu, Cina dan India. Pertama, makanan tradisional Melayu lebih cenderung kepada makanan yang berlemak dan pedas seperti nasi lemak. Siapa sangka kombinasi dua rasa ini mampu menarik perhatian orang ramai.
Yang kedua, makanan tradisional kaum Cina. Kaum Cina lebih suka makanan yang ada seni tersendiri, makanan yang dikukus atau dipanggang. Sebagai contoh, kuih bulat yang mempunyai bentuk yang unik dan rasanya yang lazat. Akhir sekali, makanan tradisional kaum India. Kaum India sinonim dengan kari, sebagai contoh kari ayam dan kari daging. Hidangan ini bukan sahaja menjadi hidangan di Malaysia, bahkan ada juga di Thailand dan Indonesia. Implikasi dengan kepelbagaian makanan yang terdapat di Malaysia ini, ianya mampu mengukuhkan perpaduan di antara masyarakat majmuk di Malaysia. Misalnya, setiap masyarakat perlu mengambil peranan seperti menyediakan atau menghidangkan makanan tradisional setiap kaum di Malaysia pada hari perayaan besar atau majlis-majlis rasmi yang disambut agar makanan tradisional dikenali ramai. Oleh itu, dengan tindakan yang diterapkan tersebut, ianya dapat menjadi salah satu sebab makanan tradisional sentiasa tidak lekang di minda setiap masyarakat di Malaysia. Cadangan. Saya akan mengupaskan tentang beberapa bentuk cadangan yang boleh dijadikan sebagai garis panduan kepada para penyelidik akan datang. Kami mencadangkan supaya masyarakat majmuk di Malaysia memainkan peranan penting agar makanan tradisional dapat dikekalkan dan dihargai oleh generasi akan datang. Peranan utama terletak pada setiap individu. Seseorang individu, terutamanya dari kalangan muda, perlu mengurangkan penerimaan unsur luar, bukanlah menyingkirkan secara penuh, tetapi hanya untuk menghargai unsur kebudayaan yang terdapat dalam negara sendiri. Seterusnya, peranan kedua terletak pada sistem pendidikan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia seharusnya bertindak dengan lebih tegas dan proaktif untuk memastikan makanan tradisi termasuklah kuih-muih tradisional diterapkan dalam kandungan pengajaran di sekolah. Penerapan ini perlu bermula sejak sekolah rendah lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak pada umur ini lebih mudah menerima berbanding golongan dewasa. Seterusnya, usaha yang perlu diperlukan adalah memanfaatkan keluasan penggunaan media sosial pada hari ini. Pihak yang bertanggungjawab sewajarnya memperkenalkan kuih tradisional melalui laman web atau mempromosikan kuih-muih tempatan secara dalam talian. Pelbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Penggunaan media sosial sangat berkesan kerana masyarakat pada hari ini terdedah dengan aplikasi sedemikian. Kesimpulannya, makanan tradisional yang terdapat di Malaysia mempunyai pelbagai keistimewaan seperti variasi rasa, bentuk yang unik dan kelazatan makanan itu sendiri. Makanan tradisional ini juga masih relevan pada masa kini adalah kerana masih ramai masyarakat menghargai warisan makanan nenek moyang mereka. Oleh itu, masyarakat perlu berganding bahu untuk memastikan makanan tradisional terus kekal pada masa akan datang. Melalui kajian ini juga, kami dapat simpulkan penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan saling mengerti makanan tradisional setiap kaum di Malaysia. Akhir sekali, kami dapat perhatikan melalui makanan tradisional, integrasi kaum dapat dicapai.